Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar yang Ustazah kasihi? Ustazah doakan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa dan melindungan Allah Subhanahu wa taala dan terus bersemangat. Ya, insya-Allah. Bersemangat, belajar, mengulang kaji untuk kita mencapai keputusan terbaik dalam SPM nanti. Ingat, hadis yang pernah Ustazah bacakan ya dalam siri yang lepas, sesungguhnya Allah kasih kepada seorang apabila dia melakukan sesuatu amalan, dilakukan dengan bersungguh-sungguh. InsyaAllah, jom kita teruskan. Baik, hari ini kita akan bincang tentang kertas 2 ya, tajuk penting dan tips menjawab ayat kefahaman tingkatan 5. Okey, sebelum ni kita pernah bincang tentang ayat-ayat tingkatan 4. So, hari ni kita tengok pula ayat-ayat tingkatan 5. Sama-sama kita teruskan. Baiklah. Ini merupakan tajuk-tajuk ya, tajuk tilawah tingkatan 5 iaitu ada 6 tajuk ya untuk KBSM. Layanan baik ya. Pertama, layanan baik terhadap orang bukan Islam, ayat 6 surah At-Taubah. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW utusan Allah, ayat 128 129 surah At-Taubah. Yang ketiga, batas-batas pergaulan, ayat 30-31 surah An-Nur. Yang keempat, hidayah Allah, surah An-Nur ayat 35. Yang kelima, peribadi mukmin, ayat 15-16 surah As-Sajadah. Dan yang keenam, kemuliaan Al-Quran, ayat 21-24 surah Al-Hasyr. Baiklah. Tajuk pertama, layanan baik terhadap orang bukan Islam. Okay, antara isi-isi penting yang keluar berkaitan dengan ayat ini, berkaitan dengan apa perintah Allah dalam ayat tersebut. Ya, apa yang Allah suruh buat kepada orang bukan Islam, iaitu Allah minta kita mengajar orang bukan Islam ayat Al-Quran. Ya, mengajar ayat-ayat Al-Quran, kemudian memberi perlindungan. Contoh perlindungan dah keluar pada tahun 2013. Bentuk perlindungan keluar pada tahun 2019. Dan seterusnya bentuk layanan bentuk layanan 2017 dan kepentingan memberi layanan 2017. Okey, seterusnya poin yang berkaitan dengan ayat ini ialah tentang dakwah dan pendakwah, iaitu strategi dakwah pernah keluar pada tahun 2019, baru lagi. Baru sangat tahun lepas. Dan sebab Islam mengutamakan perdamaian. Dan kalau isi penting lain yang boleh kita ambil tahu ialah berkaitan dengan sebab ya tidak baca basmalah dalam surah Taubah ni. Dimulakan surah ni bara'atu minallah, kita tak baca bismillah. Ta'awuz terus kita baca ayat. Kerana apa? Kerana ayat ni diturunkan dalam kemurkaan Allah ya, yang ditujukan kepada golongan munafik. Kalau ditanya berkaitan dengan organisasi yang berkaitan dengan dakwah, seperti Perkim, Yapim, IKIM, Jakim, Jabatan Agama Islam Negeri dan lain-lain. Okey, dan seterusnya pengajaran ayat dah keluar pada tahun 2017. Okey, ayat ni kita tak target tetapi kita baca juga. Okey. Baiklah. Seterusnya kita tengok tajuk kedua berkaitan dengan tajuk Nabi Muhammad utusan Allah, ayat 128 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Baik, ayat ini terakhir keluar 2018. Okey, antara benda penting yang kita boleh lihat daripada ayat ini berkaitan dengan faktor engkar ajaran Rasul. Okey, soalan ni soalan kemahiran berfikir. Okey, faktor. Okey, ingat kalau faktor kita kaitkan dengan 2K, 2T. Kenapa masih ada yang engkar dengan ajaran Rasul? Kerana mungkin kurang didikan agama, kurang atau lemah iman. Juga terpengaruh rakan atau media, terpengaruh hasutan nafsu syaitan. Ingat 2K, 2T. Apa saja faktor-faktor yang negatif ya, yang menyebabkan seorang itu melakukan dosa, engkar dan sebagainya, inilah faktornya. Okay, maksud tawakal dah keluar pada tahun 2015-2018 ya, di mana kita berserah diri pada Allah setelah berusaha bersungguh-sungguh. Jangan serah tanpa usaha. Jadi kita nak periksa ni pun kita belajar, kita usaha, kita ulang kaji berkali-kali. Dan seterusnya kita berserah berdoa kepada Allah. InsyaAllah kita akan berjaya. Contoh sikap tawakal ya, soalan biasanya dikaitkan dengan pelajar. Okay, sikap tawakal ni seorang yang gigih, ikhlas, berulang kaji, yakin dengan diri. Okay? Sebab apa? Sebab dia dah usaha, kemudian diserah kepada Allah. Dan seterusnya, poin keempat, peranan tawakal pada pendakwah atau remaja. Untuk remaja dah keluar pada tahun 2015. Okay, jadi kenapa perlu tawakal?
kerana dapat memastikan kejayaan tu milik pelajar atau seorang pendakwah. Okay, sebab bila kita bertawakal, kita akan bersungguh-sungguh akan berjaya. Meneruskan usaha sekiranya gagal kerana yakin Allah pasti menolong hambanya yang bertawakal. Itu penting kita bertawakal ya. Dan pastinya kita akan sabar dengan ujian Allah. Kerana orang yang bertawakal ni adalah orang yang dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, ini berkaitan dengan tajuk kedua, iaitu Nabi Muhammad utusan Allah. Okay, poin seterusnya dalam ayat 128. Okay, poin seterusnya ialah peranan Rasul dan kasih sayang Rasul. Okay, poinnya antaranya ialah sebab Rasul dipilih dalam kalangan manusia. Kenapa Rasul dipilih dalam kalangan manusia? Bukan jin, bukan malaikat. Kan, kalau ikut malaikat lagilah tak melakukan dosa. Tapi kenapa manusia yang dipilih menjadi Rasul? Kerana memudahkan manusia mencontohi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan memudahkan manusia berkomunikasi dengan Rasul. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuktikan manusia juga mampu melaksanakan ajaran Rasul, kerana Rasul adalah manusia biasa. Jadi kalau Rasul boleh berpuasa, kenapa kita tak boleh? Kalau Rasul boleh solat, menunaikan ibadah seperti mengeluarkan zakat dan haji serta lain-lain, maka kenapa kita tak boleh? Kerana kita juga manusia sama seperti Rasul. Baiklah, sebab kita perlu kepada Rasul walaupun dikurniakan akal. Kenapa kita ada akal tapi kita perlu dibimbing Rasul? Kerana manusia tidak mengetahui perkara gaib. Rasul tahu melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akal manusia pula terbatas kan. Akal manusia tak dapat bezakan perkara baik dan buruk, dan akal manusia terbatas kerana ilmu kita terhad. Okey, itu kalau soalan berkaitan dengan kenapa kita masih perlukan Rasul walaupun kita mempunyai akal fikiran yang cerdik. Baiklah. Seterusnya lagi, bukti kasih sayang Rasulullah pernah keluar pada tahun 2018. Okay, di mana Rasulullah telah menolak tawaran malaikat untuk menghempap bukit ke atas penduduk Taif yang telah menyakiti baginda sallallahu alaihi wasallam. Okay, bukti kasih sayang Rasulullah. Rasulullah tak marah, tapi Rasulullah mendoakan pula mereka. Okay, seterusnya memohon ditangguhkan azab ke atas umatnya. Ini bukti kasihnya Rasul kepada kita. Dan Rasulullah mendoakan umatnya, memohon keampunan buat umatnya. Maka selayaknya lah kita sentiasa mengingati Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang selalu berselawat ke atas Nabi. Semoga insya-Allah kita mendapat syafaat baginda kelak. Okey, cara mengasihi, cara anda mengasihi dan menyayangi Rasulullah dah keluar pada tahun 2018. Okey, antara caranya kita sentiasa berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengasihi serta menghormati ahlul bait, ahli keluarga serta sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini saudara ringkaskanlah ya untuk tajuk kedua, iaitu Nabi Muhammad utusan Allah. Baiklah, kita dah bincang secara ringkas dua tajuk. Okey, ini adalah tajuk ketiga dan merupakan tajuk penting untuk tahun 2020 ataupun 2021 lah kan. Anak-anak ambil ujian pada tahun ini. Baiklah, untuk tajuk ini, batas-batas pergaulan, ayat 30-31 dari surah An-Nur. Ayat 30, perintah Allah kepada siapa? Ya, pada lelaki beriman. Dan ayat 31, perintah Allah kepada perempuan beriman. Okay, perintah Allah secara khusus dalam ayat 30 pada lelaki beriman, ayat 31 kepada perempuan atau wanita beriman. Okay, kita tengok satu persatu antara isi penting yang patut kita baca dan ulang ya. Yang pertama berkaitan dengan menutup aurat, tentang pergaulan ni, menutup aurat, batas aurat lelaki dan perempuan. Ini fakta keluar pada tahun 2010. Aurat mengikut situasi. Contohnya lelaki di hadapan wanita beriman ataupun wanita Islam, ataupun sebaliknya wanita di hadapan lelaki ajnabi dan sebagainya. Okay, situasi tu. Jadi kita kena tahu fakta. Okay, golongan yang boleh melihat aurat, soalan ni keluar pada tahun 2015. Okay, cara berpakaian mengikut syariat. Okay, cara berpakaian, soalan KBKK. Baiklah, cara menjaga pandangan. Okay, antaranya kita tidak melihat perkara-perkara maksiat dan aurat.
Okey, seterusnya kita melihat ciptaan dan kebesaran Allah. Allah ciptakan mata kita untuk kita melihat nikmat-nikmat Allah, untuk kita melihat ayat-ayat Allah, untuk kita menghayati dan kita mengamalkan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, cara kita menjaga batas pergaulan pula. Soalannya biasanya sama ada umum ataupun dikhususkan lah. Kalau menjaga secara umum ataupun sesama rakan pun samalah. Menjaga batas-batas pergaulan seperti kita menjaga aurat, kita tidak melampaui batas. Okey. Kemudian kita lihat dalam kalangan keluarga, jaga batas pergaulan dalam kalangan keluarga ni contohnya seperti memakai pakaian yang beradab. Okey, kalau dengan rakan tadi kita tutup aurat, dalam keluarga kita memanglah dimaafkan kan. Kita tak perlulah pakai bagaimana kita menutup aurat di luar, tapi masih perlu beradab. Kerana supaya tidak timbul perasaan yang tidak sepatutnya sehingga boleh menyebabkan sumbang mahram. Dan juga Rasulullah mengajar umat Islam untuk mengasingkan tempat tidur anak lelaki dan perempuan apabila berumur 9 tahun. Itu antara cara menjaga batas pergaulan dalam keluarga. Baiklah, soalan tentang pakaian pernah keluar pada tahun 2015 di mana cara berpakaian wanita Islam. Okey, kadang-kadang dia juga boleh keluar dari segi ciri, ciri pakaian pun samalah. Okey, pakaian yang menutup aurat, pakaian yang tidak mencolok mata, pakaian yang tidak jarang, tidak ketat, tidak menyerupai pakaian agama lain dan seterusnya lah. Okey, contoh pakaian menutup aurat pun sama. Okey, nampak soalan berbeza tapi isinya adalah sama. Baik, dalam ayat ni kita cuba tengok. Soalan dia 2015 ni ditanya tentang auratin nisa. Okay, maksud auratin nisa. Biasanya anak-anak jangan risau sebab soalan, biasanya ayat yang keluar tu diambil daripada perkataan yang mudah kita faham. Macam aurat, kita juga menggunakan istilah aurat. Kita ambil daripada bahasa Arab. An-nisa, biasa kan? Kita biasa dengar perkataan nisa, iaitu wanita. Sebab nama surah dalam Al-Quran. Jadi auratin nisa bermakna aurat wanita. Okey, 4 golongan yang dibenarkan oleh syarak untuk melihat perhiasan tubuh. Dalam ayat ni dijelaskan banyaklah kan, di mana wanita wajib menutup aurat, wala yubdina zinatahunna. Dia tidak boleh menunjukkan perhiasannya kecuali terhadap siapa? Terhadap suami-suami mereka kan, ayah-ayah mereka, ayah-ayah suami, ayah mertua mereka, anak-anak mereka kan, anak-anak suami atau anak tiri, saudara-saudara lelaki mereka, saudara-saudara perempuan mereka, anak-anak saudara lelaki mereka, dan juga anak-anak saudara perempuan mereka dan nisaihinna, wanita-wanita wanita Islam kan. Kalau anak-anak ingat, sebahagian pun dah cukup kan. Kita dah ingat tadi siapa suami, ayah mertua, anak-anak, anak tiri, saudara lelaki, saudara perempuan kita, anak-anak saudara. Itu pun dah mencukupi golongan. Sebab diminta 4 saja golongan yang dibenarkan oleh syarak untuk melihat perhiasan tubuh wanita. Dan jelaskan 2 cara berpakaian. Ustazah dah jelaskan tadi cara berpakaian yang bagaimanakah yang dituntut oleh Islam. Seterusnya, yang tadi 2015 keluar ayat 31. Okey, 2016 ayat 30. Kan, tapi dah agak lama lah kan, 2015 dengan 16. Jadi tak mustahil lah kalau dikeluar semula pada tahun ini. Okey, ini ditanya tentang cara mengawal pandangan mata. Kita jangan melihat perkara yang haram, melihat perkara-perkara yang dibenarkan oleh syarak. Akibat mengabaikan tuntutan. Apa akibat kalau kita melihat perkara yang haram? Apa jadi pada hati kita? Kan? Apa jadi kepada kekhusyukan kita dalam solat? Kita juga akan mendapat kemurkaan Allah, mendekatkan diri kita dengan maksiat. Jadi kita kena jagalah mata kita, kerana dari mata turun ke hati dan seterusnya akan menyebabkan anggota badan kita yang lain melakukan maksiat. Dan pengajaran ayat, insya-Allah senang kalau pengajaran ayat ni. Kita hendaklah menjaga pandangan mata agar terpelihara daripada perkara maksiat kan. Kita hendaklah menjaga aurat kita daripada lelaki yang bukan mahram agar mendapat keredaan Allah. Okey, banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat 30 dan ayat 31 surah An-Nur. InsyaAllah, Ustazah yakin anak-anak dapat menjawab dengan baik.
Seterusnya kita lihat tajuk Hidayah Allah surah An-Nur ayat 35. Okey, ayat ni agak baru lagi lah kan. Baru saja keluar tahun lepas 2019. Okey, antara soalan yang keluar dia kait dengan maksud nur atau maksud hidayah, itu cahaya petunjuk Allah ke jalan benar yang diberikan pada hamba-Nya yang dikehendaki, ataupun golongan yang dikehendaki. Okey, dan soalan lain, golongan yang mendapat nur atau hidayah pun dah keluar pada tahun 2019 berdasarkan ayat 36-37 huraiannya kan. Di mana orang yang selalu bertasbih, berzikir, jual beli tanpa lalai, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, takut pada pembalasan hari akhirat dan lain-lain. Cara mendapatkan hidayah Allah, kena tambah ilmu kan, menghadiri majlis-majlis ilmu, sentiasa berzikir mengingati Allah, mengamalkan amalan fardu seperti solat 5 waktu, melazimi amalan-amalan sunat seperti berdoa, baca Al-Quran. Okey, senang kan? Dan pengajaran ayat. Nah, kita ambil baliklah daripada isi-isi. Contoh, kita hendaklah memohon hidayah Allah agar sentiasa berada di jalan yang benar. Kita hendaklah selalu menambah ilmu agar mendapat petunjuk Allah. Okey. Jadi soalan ni baru saja keluar. Okay, tapi kita baca juga ya, untuk kita ingatkan diri kita. Dan kalau ayat tu juga dia selalu kaitkan juga dengan kehebatan Al-Quran. Ya, di mana Quran sebagai mukjizat, gaya bahasa yang indah. Ini ada kaitan jugalah dengan surah Al-Hasyr yang akan kita bincang sebentar nanti. Okey, begitu juga dengan ilmu fardu ain, fardu kifayah. Okey, anak boleh bacalah sebagai ulang kaji lah. Contoh ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Okey, insya-Allah. Itu untuk ayat An-Nur ayat 35 daripada surah An-Nur yang baru saja keluar pada tahun 2019. Baiklah, ataupun ayat yang menjadi target kita, iaitu peribadi mukmin. Hasil analisis 11 negeri, semua negeri mensasarkan ataupun meletakkan ayat ini sebab agak lama dah kan tak keluar. Ciri-ciri orang beriman keluar pada tahun 2015. Okey, tapi ciri-ciri ini berbeza ya dengan ciri-ciri orang beriman dalam surah Mukminun yang tingkatan 4. Okey, antara ciri-cirinya iaitu sentiasa sujud ya, sujud kepada Allah, patuh perintah Allah, sentiasa bertasbih, ingatkan Allah, tidak takbur ya, tidak sombong, melazimi qiyamul lail, berdoa dengan rasa takut dan mengharap, dan menginfakkan harta ke jalan Allah. Ingat sujud, tasbih, tidak sombong, lazimi qiyamul lail, doa dan infak. Okay, ini ciri-ciri orang beriman. Surah As-Sajdah ayat 15-16. Okay, kelebihan. Apa kelebihan beramal dengan ciri tersebut? Juga keluar pada tahun 2015. Iaitu dapat meningkatkan iman, mendapat keridaan Allah, jiwa merasa tenang, dikasihi rakan dan masyarakat, serta lain-lain lagi. Okay, insyaAllah. Seterusnya kita lihat, masih lagi tajuk surah As-Sajdah, ayat 15 dan 16. Okay, ayat ini sinonim dengan soalan yang berkaitan dengan sujud. Okay, maksud sujud dalam ayat ni apa? Nak kena ingat maksud sujud di sini ialah patuh, tunduk, taat pada perintah Allah. Sujud kan, sebab orang yang taat dan patuh ni lah sujud kepada Allah. Jenis ataupun perbezaan antara sujud. Kalau dia tanya jenis-jenis sujud, mudah je lah, 3 jenis sujud kan. Yang berkaitan itu sujud tilawah, sujud sahwi, sujud syukur. Tapi kalau ditanya berkaitan dengan perbezaan, nak ambil yang mudah saja. Jangan pening-pening kepala. Kan waktu sujud berbeza kan? Sujud tilawah boleh dilaksanakan di dalam dan di luar solat. Okay, sebab kenapa kita sujud tilawah? Kerana kita baca atau kita dengar ayat-ayat sajadah. Contoh seperti ayat 15 dalam surah As-Sajdah. Soalan kat sini kan, ibadat yang sunat dilakukan bila membaca ayat 15 surah As-Sajdah. Maka kita kena sujud tilawah. Kalau dalam solat pun boleh, di luar solat pun boleh. Kalau bacaan itu dibaca atau didengar semasa solat, contohnya kita mengikut imam, kemudian imam baca, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada. Kan sampai akhir ayat, maka sujud, imam sujud, kita pun kena sujud. Sujud tilawah. Okey, sujud sahwi pula
apabila tertinggal, contohnya seperti doa qunut, ya, tahiyat awal, selawat. Okey, jadi sunat-sunat abad lah. Kalau tertinggal, maka kita kena sujud sahwi yang dilakukan sebelum memberi salam. Maksudnya dalam solat lah. Okey, sujud sahwi. Dan sujud syukur pula dilakukan kerana apa? Kerana dapat nikmat, kejayaan atau terselamat daripada bala bencana, malapetaka. Syukur pada Allah. Kita lakukan di luar solat. Dengan syarat-syaratnya lah kan. Tutup aurat, ada wuduk, menghadap kiblat. Okay, insyaAllah. Jadi anak-anak kena faham secara umum antara perbezaan lah antara sujud yang berkaitan. Iaitu sujud tilawah, sujud sahwi dan sujud syukur. Okey, seterusnya kita lihat amalan ataupun cara untuk menguatkan keimanan. Sebab dikaitkan juga dengan ciri-ciri orang beriman tadi. Di mana cara untuk menguatkan keimanan ialah melaksanakan amalan fardu dengan sempurna seperti solat 5 waktu. Jangan solat 1-2 waktu. Allah suruh 5. Maka nak sempurnakan iman kita, nak kuatkan iman kita, kena sempurnakan perintah Allah. Yang kedua, melazimkan amalan-amalan sunat seperti zikrullah. Selalu membaca Al-Quran, melazimi qiyamul lail dan sebagainya. Ini cara untuk kita menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, seterusnya kita teruskan dengan faktor. Kenapa ya ada di kalangan orang Islam yang tidak memiliki peribadi mukmin? Yang tadi kita katakan sujud, yang suka bersedekah kan dan sebagainya. Kenapa? Ingat 2K 2T ya, sebab perkara-perkara negatif, kurang ilmu atau didikan agama, kurang iman ataupun lemah iman, tidak mengamalkan ajaran Islam sepenuhnya, terpengaruh dengan persekitaran, terpengaruh dengan rakan, hawa nafsu, godaan syaitan dan lain-lain. Dan dua kepentingan, pembangunan yang berteraskan keimanan kepada Allah. Kalau pembangunan tu berteraskan keimanan pada Allah, insya-Allah kan kepentingannya kita akan sentiasa berasa syukur, memadai dengan rezeki yang ada. Kita tidaklah keterlaluan bermewah-mewahan sampai kita melupakan tugas ataupun amanah kita terhadap jiran ataupun orang lain. Yang kedua, dapat mewujudkan toleransi sesama manusia. Bila pembangunan tadi berteraskan keimanan, insya-Allah pembangunan yang seimbang, maka akan ada toleransi. Dapat menegakkan keadilan dalam masyarakat, mengelakkan pembaziran dan kemusnahan akibat pembangunan yang tak seimbang, sehingga berlaku banjir dan sebagainya. Kerana bukit bukau yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu habis. Kebanyakannya telah gondol sebab kerakusan manusia untuk mengejar kemewahan. Dua jenis ibadah semasa qiyamul lail, sebab antara ciri beriman, orang beriman tadi ialah selalu berqiyamul lail. Jadi apa ibadah yang perlu dilakukan semasa qiyamul lail? Antaranya membaca Al-Quran, berzikir, solat sunat tahajud, sunat hajat, sunat taubat, sunat witir. Kan? Jangan bubuh sunat duha pula tengah-tengah malam. Nak kena hati-hati ya. Solat di qiyamul lail ni mestilah solat yang dilakukan di waktu malam. Okey. Pengajaran ayat. Kita hendaklah membanyakkan solat ataupun sujud supaya menjadi mukmin yang soleh. Kita hendaklah bersifat tawaduk, sebab nak lawan dengan sifat takbur kan. Untuk menghindari sifat mazmumah seperti takbur. Sebab orang beriman tidak sombong. Kita hendaklah sentiasa melazimi qiyamul lail kerana dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita hendaklah selalu bersedekah agar mendapat keridaan Allah. Saya yakin anak-anak dah mahir cara menjawab soalan untuk pengajaran. Mesti ada kita hendaklah. Kita mestilah. Ada juga guna haruslah. Tapi dalam pendidikan Islam ni tak digalakkan sangatlah. Sebab harus tu, contoh kita haruslah menunaikan solat 5 waktu. Macam tak sesuai kan. Sedangkan solat itu wajib. Jadi kita gunalah hendaklah. Itu lebih sesuai, lebih tepat. Baik, untuk penyambung kita boleh guna perkataan supaya, untuk, kerana, agar. Ini pun saya yakin anak-anak dah mahir. Mesti ada supaya ataupun untuk atau kerana atau agar. Suka, S-U-K-A. Ringkasan dia. Boleh guna sebagai penyambung ayat agar lengkap pengajaran yang telah kita berikan. Ataupun mana-mana soalan yang berkaitan dengan terangkan. Mesti ada huraian. Okey, insyaAllah anak-anak dah dapat kuasai. Ini contoh soalan 2015. Di mana dalam ayat ni dinyatakan tentang ciri. Tadi kita dah sebut lah kan.
Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha. Kan orang beriman ni apabila diperingatkan dengan ayat Allah, kharru sujada, mereka pun tunduk sujud, wasabbahu bihamdi rabbihim, bertasbih memuji Tuhan. Okey, yang pertama tadi sujud, yang kedua bertasbih, berzikir, dan yang ketiga wahum la yastakbirun, mereka tidak sombong, tidak takabur. Tatajafa junubuhum anil madaji', jauh lambung mereka daripada tempat tidur. Maksudnya bangun berqiyamul lail lah. Maksudnya di sini yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, berdoa kepada Tuhannya dalam keadaan takut dan mengharap. Khaufan, keadaan takut, wa tama'a, tamak, mengharap keampunan Allah, keridaan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa yang kami berikan, yang Allah rezekikan kepada mereka, mereka infakkan, ataupun mereka sedekahkan, ataupun mereka mengeluarkan sumbangan daripada rezeki yang Allah kurniakan. Itulah ciri-ciri dalam ciri-ciri mukmin dalam ayat 15 dan 16 surah As-Sajdah. Kelebihan beramal, kita dah bincang sebentar tadi, dan pengajaran ayat juga telah kita bincangkan. Okey, ayat terakhir yang juga merupakan ayat target kita ialah kemuliaan Al-Quran. Ayat 21 hingga 24 surah Al-Hasyr. Okey, kalau ayat ini, apa yang kaitan soalan yang mungkin akan keluar ialah berkaitan dengan maksud Al-Quran. Okey, kalau ditanya apa maksud Quran? Kalam atau kata-kata Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui perantaraan Jibril. Ayat 21, ayat 22 berkaitan dengan Al-Quran. Biasanya ditanya tentang mukjizat Al-Quran. Ayat 23-24 khusus lebih kepada Asmaul Husna. Okay, kalau ditanya tentang nama-nama Al-Quran, antara nama lain nama Al-Quran, Az-Zikr, Al-Kitab, Al-Furqan, Ar-Rayyan. Boleh ingat ya, insyaAllah. Dan tanda-tanda kehebatan Al-Quran. Dalam ayat ni Allah sebutkan, gunung atau bukit buka khusyuk, patuh, takut kepada Allah. Gunung atau bukit akan hancur berkecai atau musnah, binasa apabila Al-Quran diturunkan ke atasnya. Okay, SPM 2017. Dan seterusnya, selain daripada kehebatan Quran, maksud Al-Quran dan sebagainya berkaitan dengan Al-Quran, apa lagi isi penting dalam ayat ini? Iaitu tentang cara menghayati Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. Mudah kan? InsyaAllah. Macam mana cara kita nak menghayati Al-Quran dalam kehidupan seharian? Yang pertama, mestilah beristiqamah membaca Al-Quran. Mesti baca Al-Quran. Itu bukti bahawa kita menghayati Al-Quran. Supaya kita dapat syafaat di akhirat. Itu ada huraian kan? Supaya memahami maksud Al-Quran atau makna ayat yang dibaca agar memperolehi hidayah Allah. Mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan kita, agar jiwa tenang dan sebagainya. Baca Quran bertajwid. Itu antara cara menghayati Al-Quran. Dan seterusnya kelebihan membaca ayat Al-Quran, dirahmati Allah, diberkati atau diredai Allah dengan memahami ayat yang dibaca. Jiwa menjadi tenang bila selalu membaca Al-Quran. Mendapat kejayaan, kebahagiaan hidup di dunia akhirat. Jiwa disentiasa cenderung melakukan kebaikan. Itu kelebihan membaca dan menghayati Al-Quran, insyaAllah. Seterusnya, isi penting lagi berkaitan ialah keistimewaan kitab Al-Quran itu sendiri. Kalau ditanya apakah keistimewaan Al-Quran? Yang pertama, kandungan lengkap merangkumi semua aspek. Ingat lengkap. Yang kedua, terpelihara dari sebarang perubahan atau penyelewengan. Quran terpelihara sebab Quran dari Allah dan Allah yang akan menjaga, memelihara Al-Quran sehingga ke hari kiamat. Yang ketiga, dapat membimbing manusia ke arah kebaikan di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Seterusnya, setiap huruf yang dibaca diberi pahala. Mendapat ketenangan jiwa bila membaca Quran. Quran menjadi penawar kepada penyakit rohani dan jasmani. Quran merupakan mukjizat agung kepada Rasulullah SAW. Keindahan bahasa yang tidak dapat ditandingi. Ini antara keistimewaan Al-Quran. Banyak lagi sebenarnya, kan? Jadi kalau anak-anak boleh ingat, 4, 5 keistimewaan Quran ni pun Alhamdulillah, memadai, insyaAllah. Yang penting, kita sama-sama membaca, menghayati, mengamalkan ajaran Al-Quran, insyaAllah. Kalau soalan lain yang mungkin juga boleh keluar ialah seperti nama-nama Allah yang terdapat dalam ayat. Kan? Surah ayat
seterusnya tu kan berkaitan dengan Asmaul Husna. Okey, ayat yang ada di situ ataupun nama-nama Allah yang ada di dalam ayat seperti Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Ar-Rahman. Okey, mesti yang dalam ayat sahaja. Anak-anak tak boleh ambil walaupun ada 99 nama Allah, tapi kita mesti ambil nama yang ada dalam ayat sahaja, daripada surah Al-Hasyr tadi, ayat 21 hingga 24. Sebab Allah menurunkan kita Al-Quran, dia menjadi sumber sebagai ilmu, sebagai pedoman menjalani kehidupan, sumber hukum. Quran ni penting sebagai hukum, sumber hukum dan perundangan, bukti keagungan dan kebijaksanaan Allah dan bukti keadilan Allah kepada makhluknya, insya-Allah. Okey. Perbandingan antara bukit ataupun gunung dengan orang-orang yang ingkar. Okey, kalau bukit ataupun gunung disebutkan hancur berkecai. Khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Hancur berkecai ni kerana takutkan Allah jika diturunkan Al-Quran ke atasnya. Tetapi manusia, perbezaannya manusia walaupun Allah turunkan Quran kepada kita, tapi manusia ingkar, tidak takut dan gerun dengan Al-Quran. Na'udzubillah. Semoga kita terpeliharalah daripada menjadi manusia yang ingkar ini. Na'udzubillah. Seterusnya kita lihat cara makhluk. Kalau ditanya bagaimana makhluk lain selain manusia mentaati Allah, antaranya dengan cara bertasbih, tapi dengan cara tersendirilah. Kan, kalau binatang mungkin kita dengar bunyi katak, ataupun kita dengar bunyi burung, mungkin dia berzikir pada Allah dengan caranya tersendiri. Mengikut ketentuan dan peraturan Allah, seperti bumi yang berputar mengikut paksinya. Kan Allah kata berputar atas paksinya, bumi, matahari dan semua planet-planet taat perintah Allah. Dan begitu juga makhluk-makhluk lain mengikut fitrah, seperti tumbuhan mengeluarkan buah. Kan bila Allah katakan buah durian, dia keluar buah yang berduri, maka pokok durian pun mengeluarkan buah yang berduri kerana taat pada Allah. Tak pernah pula kita lihat pokok durian buahnya rambutan, kan, kerana makhluk taat perintah Allah. Jadi cara makhluk mentaati perintah Allah, bertasbih dengan cara tersendiri, mengikut ketentuan dan peraturan Allah, mengikut fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kan anak-anak boleh faham, saya yakin. Dan seterusnya kita tengok ayat ni keluar pada tahun 2017. Okey, soalannya, mengapakah gunung digambarkan akan hancur apabila diturunkan Quran ke atasnya? Gunung atau bukit tadi hancur. Kenapa? Sebab kita dah bagi tahu tadi bahawa kerana takut kepada Allah, Dan cara menghayati Quran dalam kehidupan, ingat tadi baca, kemudian apa? Faham, menghayati, mengamalkan. Itu antara cara kita menghayati Al-Quran dalam kehidupan. So, kalau nyatakan tak perlu hurai panjang, tapi kalau soalan jelaskan perlu hurai sedikit. Kalau terangkan mesti hurai dengan lengkap, mesti ada huraian lengkap. Dan isi kandungan dapat menarik minat orang bukan Islam untuk mendekati Islam. Kemukakan hujah anda untuk menyokong penyataan tersebut atau di atas. Jadi Ustazah, anak-anak cuba jawab soalan 3 tu. Cuba jawab dan mungkin boleh hantar jawapan kepada Ustazah masing-masing untuk menyemak jawapan, insya-Allah. Jadi Wallahualam, segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan, kekurangan dan juga kekhilafan itu daripada Ustazah. Ustazah sentiasa mendoakan anak-anak semua belajar bersungguh-sungguh, bersemangat dan terus insya-Allah cemerlang di dunia dan akhirat. Wallahualam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah jangan lupa like dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam siri seterusnya.